berhati untuk satu program keselamatan kebakaran bersama Bumbu pada 20 Oktober di pagi hari Ahad ni yang indah ni, insyaAllah cuaca pun okey. So untuk slot yang pertama kita mohon kepada Cik Amin untuk memulakan bacaan doa, insyaAllah. Cik Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merapatkan kesyukuran kepada-Mu atas keperluan kami pada hari ini. Jadikanlah kami malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bagi meneruskan majlis, kita jemput Lucy kita, Tuan Lucy, untuk memulakan program kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Timbalan Pengerusi Taman Desa Kencana, Encik Hasan Alwi Sanad Adnan Bisanad, Encik Hasan Alwi Adnan atau Sanad, Sekretariat Pesantren Penduduk Taman Desa Kencana, Encik Ahmad Reza bin Muhammad, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasih kesian. Terlebih dahulu saya ingin maklumkan bahawasanya pada pagi ini saya baru dapat dihubungi oleh bomber dan penyelamat kapal. Beliau lewat datang kerana ada satu kes kebakaran sekitar kawasan ya. Jadi kita mulakan teruslah acara ini. Lama sikitlah sampai. Okey, selesai dia akan datang ke taman kita lah pagi ini. So dengan ini saya meneruskan juga lah acara ini sehingga pihak baru sampai nanti kita akan skip masa lah ya. Okey, saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penduduk-penduduk Taman Desa Kencana kerana sudi hadir dan dapat meluangkan masa di hujung minggu ini dalam program yang amat bermakna ini. Program keselamatan bersama Bumbu ini adalah amat penting dalam memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada penduduk bagi memberikan pendedahan langkah-langkah keselamatan yang betul dan selamat kepada penduduk. Kewujudan program ini dapat memberikan manfaat kepada semua lapisan penduduk agar lebih berkemahiran dalam aspek keselamatan kebakaran. Semoga dengan kesediaan pihak Tuan untuk bersama dalam program ini akan dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita sedia ada untuk merealisasikan impian kita dalam mempunyai kesedaran tentang keselamatan yang baik di taman kita ini. Saya dengan ini mengambil kesempatan untuk mohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap atau terlanjuran kata bicara dan kekurangan di dalam program ini. Akhir kata kepada saya, semoga program ini dirahmati Allah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berkenaan dengan keselamatan dan untuk itu saya juga cuba usaha untuk membuat sedikit takdir berkenaan dengan keselamatan serta ahli Rasul yang hadir pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tiba-tiba diminta untuk sementara menanti kedatangan pihak bomba secara mahkamah sampai ke sini kerana
lewat ada sampai kerana terlibat kebakaran untuk menggunakan tugas mereka. Jadi saya jemput secara bidang tersebut untuk menceritakan sedikit tentang faktor keselamatan. Kalau nak membicarakan tentang faktor keselamatan ini sebenarnya luas. Walaupun termasuk peranan dia sebagai pihak yang menjaga kebakaran, tetapi kalau kita perhatikan semua situasi yang kita berada sekarang itu banyak yang kita kena lihat kepada faktor keselamatan. Malah apabila kita berbicarakan tentang faktor kecergasan, faktor kecergasan yang kita buat baru-baru ini, di mana kita telah membuat berjalan kaki beberapa kilometer jalan, usia namanya mungkin 3 kilometer. Sebenarnya itu pun melibatkan faktor keselamatan. Jadi sebelum kita memulakan aktiviti senaman tersebut, kita kena memulakan dengan senaman ringan. Apa tujuannya? Jadi saya akan libat semua sekali terpaksa masuk kepada aktiviti luar seperti perkemahan. Apabila kita bawa anak-anak kita berkemah atau berkelah kita ke sungai, semuanya ada melibatkan faktor keselamatan. Keselamatan ni kita kena lihat semua faktor. Cuaca, kawasan air. Kalau kita pergi kelah, tengok kita nak pergi satu tempat yang tak biasa kita pergi. Di mana tempat kita perlu buat rujukan? Boleh bagi pandangan tak? Antara kita, kalau kita pergi tempat yang tak pernah kita pergi, kita nak membawa Okey. Semangat macam ni kita nak. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan saya mewakili Ketua Balai Bangunan dan Upah ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput pihak Bomba pada hari ini bagi ceramah tentang keselamatan kebakaran. Jadi pihak Bomba pun memang awak mengalun-alunkan program-program yang begini bagi masyarakat. Okey. Lebih dahulu orang kata nak kenal maka tak cinta. Betul tak? Kan? Okey. Lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Ketua KP Menteri Khalifni bin Abdul Rashid, berasal daripada Negeri Perak, berkhidmat di dalam Jabatan Bomba dan Talian Malaysia selama hampir 18 tahun. Saya berusia 42 tahun. Okey, saya rasa kat sini ramai abang-abang saya. Mungkin ada pakai ayah pun dah saya rasa ni. Macam kita punya bekas pensyarah. Betul tak silap profesor kan? Betul. Okey, saya biasa kedis sekali ya. Sebab sini di kalangan kita ni ada orang yang hebat. Dan kita biasa-biasa je. Okey. Tuan-tuan duduk di sini. Okey, tuan-tuan kena ingat, siapa yang berhati dengan tuan-tuan? Okey kan? Maksudnya kita benda tu kecemasan. Jadi pada saya kita kena tahu sendiri. Maksudnya macam cakap tadi, sebenarnya mana-mana boleh. Cuma kalau kan kita jepang berhampiran tak dengan kawasan kita. Jadi respon time tu lambat. Maksudnya kalau jarak tu mungkin jepang punya tu mungkin berada di Kelang. Jadi nak sampai ke Beru ni pun saya rasa mengambil masa yang lama lah kan. Jadi kat sini maksudnya kita kena buat penilaian. Jadi kes kita ni mungkin macam mana. Jadi kita kena menghubung yang paling berhangga dengan kita pada saya. Okey, saya Rahman yang ahli. Tanya kalau berlaku rumah kita dimasuki haiwan berbisa, contoh ular lah. Kalau ular sawa tu kita boleh takut. Kalau ular kedua sela, apa yang
apa yang perlu kita buat dulu. Sama ada kita keluar rumah ke ataupun apa semua, sementara nak tunggu penyelamat datang. Okey, soalan yang amat baik. Okey. Langkah yang pertama, kalau tanya saya, safety is first. Maksudnya, keselamatan diri kita adalah yang paling utama. Ya? Keluarga kita adalah utama. Maksudnya, okey, apabila insiden yang macam tersebut, maksudnya ancaman menentang berbisa, okey, kalau yang pertama kita perlu buat, iaitu keselamatan kita lah. Okey. Saya yakin sebab ular dia akan tersekat kita, kadang-kadang tu dia tersalah masuk, kan? Jadi pada saya, okey, langkah pertama apabila berlaku macam tu, okey, yang pertama tuan pastikan ular tersebut berada di mana, maksudnya di dalam pemantauan tuan dan perempuan, supaya apabila pihak yang berwajib ataupun bomba sampai di pingsan tuan, maksudnya kita mudah untuk bertindak. Sebab kadang-kadang kita kena faham, sebab mengetahui dia berhidup, jadi dia akan bergerak ke mana-mana. Okay. Cukup jelas tak? Ada soalan? Okey. Saya memahami. Siap ni, teruskan. Saya ada soalan. Yang pertama ni nak tanya apa ni, macam mana wujudnya dari segi saintifik api? Wujudnya api lah. Okey. Okey, dari segi saintifik dia kan. Okey, yang kedua, maksud saya ni bila kita dah faham dia punya wujudnya api tu, jadi kat situ kita akan tahu apa tools untuk kita nak padamkan api lah sekiranya dia berlaku besar kan. Jadi langkah-langkah awal. Maksudnya kat sana tiga soalan lah. Api tu macam mana berlaku, Okey. apa tool keselamatan ni kita ada kat rumah, Okey. lepas tu apa langkah-langkah awal yang kita perlu lakukan sebelum bomba datang. Jadi soalan dia cukup mantap, padu, jitu. Okay? Sebab saya rasa soalan yang sedemikian, saya rasa saya tak pernah dapat ini. Okay. Jadi tapi bagus. Okey. Ini akan menjuruskan ke sains kebombaan. Okey, faham kan? Sebab kita adalah maksudnya untuk diorang pun diorang akan sebelum masuk bomba diorang akan belajar asas sains kebombaan. Okey. Jadi berbalik pada soalan Cik tadi, okey, berlakunya sesuatu kebakaran, dia ada satu orang kata apa, formula dia, ya, formula dia, ataupun kita panggil fire triangle. Okey, fire triangle, maksudnya fire triangle ni adanya ni dia akan terjadi kebakaran. Okey, yang pertama dia iaitu unsur dia adalah bahan, ya, adalah bahan. Okey, yang kedua oksigen. Okey, bahan oksigen. Yang ketiga, siapa boleh jawab? Bahan oksigen, siapa boleh jawab? Okay. Siapa cakap tadi? Siapa cakap tadi? Suhu. Okey, suhu. Dia hampir tepat. Betul. Okey, dia hampir tepat. Okey, paling maksudnya haba. Suhu tu betul lah. Dia kata hampir tepat kan. Okey, paling penting haba. Okey. Apabila adanya haba ataupun unsur yang haba tu lah, jadi apabila berlakunya antara tiga ni, maksudnya kebakaran akan berlaku. Cik apa tadi? Okey, Cik Amin, setakat ni jelas? Okey, saya akan teruskan pula. Okey, bagaimana pihak bomba bertindak memadam kebakaran? Okey, jadi dia berdasarkan formula tadi tu, fire triangle tu. Okey, maksudnya apabila kita uraikan ataupun pisahkan salah satu fire triangle tersebut, jadi api akan dapat dipadamkan. Ya, kita cakap tadi bahan, oksigen, haba. Jelas? Cukup jelas? Ada tak soalan-soalan yang hebat ni? Jangan dari pasal tapi saya tak boleh jawab. Saya Muhammad Muzami. Okey, kita sana. Teruskan. Okey. Yang pertama, bila berlaku kebakaran, berapa jarak evacuate daripada tempat kebakaran menuju ke betul dalam satu sendiri area. Itu soalan pertama.
Soalan yang kedua, sepanjang pengalaman sebagai bomber dan penyelamat bila berlaku insiden kebakaran, mungkin di kawasan yang terpukul, apakah yang menjadi cabaran paling besar? Adakah api, haba ataupun kekurangan udara untuk menafas untuk menjalankan kerja yang betul? Soalan kedua, bila berlaku kebakaran sepanjang pengalaman, bila menjalankan tugas, adakah cabaran yang besar itu datang daripada bahan api itu sendiri ataupun kekurangan udara untuk menjalankan tugas yang seperti macam? Kita sejak tadi yang lain produk komedi sebenarnya ni memang orang yang hebat. Saya ajar dia padu. Okey. Okey, jarak selamat apabila berlaku kebakaran. Okey, dia sebenarnya bergantung pada contoh jenis kita kan. Sebab kalau kita perasan mungkin dekat tempat office kita dia ada tempat seni, betul tak? Betul tak? Okey. Saya yakin sekolah ke ataupun mana pribadi sekadar ataupun swasta dia diorang ada sedikit maksudnya ada tempat untuk apabila berlaku kecemasan tapak untuk berkumpul, betul tak? Okey. Okey, berbalik pada tadi jarak. Okey, sebenarnya jarak tu bergantung pada tahap kebakaran. Mungkin kalau yang begitu saya tak boleh nak katakan jarak tu berapa kaki, tapi pada saya adalah jarak yang sangat kan maksudnya sebab kadang takkan nanti kalau kita sampah contoh kecil tu kita nak jarak sampai yang sangat kan, maksudnya bergantung pada situasi kebakaran. Saya rasa pengalaman saya juga rasa yang seangkatan dengan saya pun berpendapat ataupun pengalaman kami sebenarnya kami memang dilatih dalam keadaan yang apa yang tinggi, satu asap, okey, satu kita memang dah dilatih. Okey, kita juga ada penggunaan alat bantuan pernafasan bagi mengatasi asap tersebut lah yang okey. Okey, sebenarnya cabaran yang paling saya rasakan hebat pada seseorang anggota kelompok ataupun pengadau sebenarnya senjata kami. Okey, iaitu air. Okey, contoh kita nak pergi berperang, contoh kita nak pergi berperang, tiba-tiba peluru habis. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Pegawai Bomber Muhammad Syarul Azhar bin Dorawi. Saya berkhidmat di Jabatan Bomber sudah 4 tahun lah. Saya masih baru lagi. Saya berasal dari Johor, baru berusia 23 tahun. Okey. Apa yang tuan-tuan nampak dekat depan ni? Apa tuan-tuan nampak dekat depan? Fire extinguisher. Gambar. Ada yang tak ada kat rumah? Ada. Okey, saya sarankan kalau boleh setiap rumah ada lah. Benda ni pun penting juga untuk pemadaman kebakaran awal. Okey, alat pemadam api ni ada 4 jenis lah. Dia ada jenis air, dia ada buih, debu kering dengan CO2 lah. Tapi lebih baik ada debu kering sebab debu kering ni pemadaman dia semua dia boleh buat. Semua jenis kebakaran dia boleh padam
Okey. Berapa berat alat pemadam api? 9 kilo. 9. Okey, tepat. Okey, cara angkat dia ada dua ya. Okey. Kalau rasa macam agak sikit, kita boleh angkat lah. Angkat gini apa semua. Tapi kalau untuk macam wanita, sekiranya macam tak larang angkat, serik tu. Serik pergi ke apa ni, kebakaran. Dapat jelas? Plus. Okey, penggunaan dia kita ada konsep. Konsepnya kita panggil PAS. P-A-S-S. Kau tahu? Konsep PAS. Okey, kita mula pada huruf P. Okey, P, pull. Okey, pull maksudnya tarik. Kalau kita tariklah pada pin ni. Okey. Kita tarik pin. Lepas tarik pin, kita tekan sikit dulu. Okey. Lepas tu A. A, kita aim. Kita aim pada kebakaran. Kalau boleh, masa aim pada kebakaran tu, tengok pada api, kita ikut arah angin. Kata arah angin ke sana, dia tolak ke sini, kita ada kat sini lah. Kita ikut arah angin. Okey. Cara pemagaran dia ni dipanggil nozzle. Okey. Kalau boleh pegang sini ya. Kalau boleh pegang macam ni. Kita kena pegang macam ni. Kalau boleh pada jarak api tu 1 meter. Lepas tu kebakaran ni, okey, contohnya ni api lah. Kalau boleh api ni attack ke bawah. Dia tak boleh attack ke atas, kena tak boleh. Dia attack ke bawah, ke pangkal dia kita panggil. Pangkal ke api tu, kebakaran kita attack ke bawah. Okey. Lepas tu, lepas M, S. S tu squeeze. Squeeze tu maksudnya kita tekan terus. Kita dah M, kita tekan. Kita tekan, lepas tu S lagi satu swipe. Swipe tu, dia gini. Nampak Okey, ada masalah? Okey, kita demo dulu lah. Okey, first tengok arah ni. Arah ni bukan di sini eh. Okey. Kita dah sambung P. Atau kita M eh. Ambil gambar ni, cantik ni. Okey, lepas tu Ambil gambar cantik ni. Cantik ni. Cantik ni. Oh, ni. Cantik ni. Orangin, kita ikut orangin. Okey. Cantik ni. Tekan ni. Okey, tekan ni. Atas buat. Kan, bagus lah. Okey. Ada. Kita bagi tekan. Bakar habis dah kalau macam ni. Ui, tebal je baju dia. Memang. Tak payah maju. Gambar Cuk. Gambar. Baju pun tak larat dah. Alah, dah terbakar dah dapur. Kita tahu sekarang ni kan. Hari ni tengok arah ni mana. Arahnya M pakai tekan. Tekan betul stop. Tekan sekali. Jalan ni. Okey, lagi tidak di sini. Boleh jalan tu satu meter. Okey. Pakai perempuan. Adik perlu pakai kan? Muat lah. Ganik, pakai ganik. Ikut aksi.
Mana tak apa? Ni gambar ni. Ni gambar. Oh, tempat lagi bermain ni. Ada lagi daripada tu. Api besar kan ini. Tekan. Ha, sini Mi, daripada sini Mi. Dari sini lawa Mi. Nampak rumah tu. Tengok nak siapa? Orang lelaki. Orang perempuan. Tapi tadi buat cerita. Perempuan juga. Orang perempuan banyak tu. Orang majlis saya tahu dah. Tak tahu. Mesti ada belajar orang majlis. Hei, ini nak padam api ke apa? Api apa api nyala. Semua kita dah. Kuat. Banyak. Ini pula ni. Kuala je. Kuali. Air. Ni kenapa kita tak guna air? Mana gayung. So, jadi. Okey, simba sikit je. Kita tengok apa dia jadi. Jom sikit. Simba. Wow. Oh, kan tambah. Nampak. Apa jadi? Ni. Oh, ambil gambar tu ni. Cantik ni. Jangan guna air. Jawab tak soalan tadi? Betul. Dengan air tak tentu. Okey, kita tengok. Kalau guna air jadi macam tu. Kalau kita guna kaedah melemaskan, apa akan jadi? Ini terang sikit. Ini terang sikit. Ini juga macam ni. Okey. Tengok arah angin. Okey, angin ke sana. Nakal? Wih. Ambil bang. Kalau kita lawan angin, dia akan jadi macam tu. Lawan angin dia tak menentu. Boom. Okey. Ini dia belum sempurna sebab ada ruang. Ada potensi berlaku kebakaran balik. Okey. Padam. Ini kita guna konsep melemaskan. Maksudnya kita memisahkan fire triangle tu. Oksigen tak ada. Api padam. Simple kan? Walaupun api besar. Okey, macam saya cakap tadi, bergantung kepada tahap kebakaran. Tapi kalau satu dapur terbakar, jangan guna pakai soalan macam ni pula. Hari. Sama tak kena jaga. Tengok orangnya. Okey. Tengok orangnya. Angin ni tu. Hati-hati ya. Hati-hati. Okey, biar. Okey dah. Okey. Okey, cuba buka. Jangan buka dulu. Buka dulu depan supaya. Okey. Tuan-tuan, puan-puan. Okey, apabila kita dah macam ni, jangan kita buka daripada sini.
Sebab apa? Cuba jawab. Apa yang belum ada? Okey, sekiranya berlaku api tu masih ada, kita buka sini. Kan kita buka, dia naik. Jadi buka daripada depan. Sini. Kan supaya bola ni protect. Enggak beri periuk, tahu. Tidak beri periuk. Tidak tahu. Tidak tahu. Tunjukkan tahu. Akan tambah pasangkan. Kalau tidak masalah. Perhatikan sikit. Kalau kita guna reform boleh, tapi habis ada dapur. Pastikan kain ni ngam-ngam ataupun boleh menutupi Kena jaga juga. kuali kita tadi. jadi kita periksa ngam pula. Okey, kita periksa ke sana. Angin Kira tidak. Kalau dalam rumah dia tak ada angin. dia statik kan. Tapi banyak gerangan nak pakai yang Jangan okey. Dah. Dah. Angin kuat. Tunggu ikan garing tu. Ikan garing lagi. Jauh sangat tu. Okey. Ada sikit lagi. Sikit, sampai nak cuba. Last. Last call. Let's go. Sebab Tak kelola yang tak betul. Terbakar kain. Ni bukan datang okey. Sebab apa api tu naik? Sebab pemadaman tersebut tidak sempurna. Maksudnya kita tak lemaskan dia. Jadi, macam saya cakap tadi. Wah, Cik Nabi tak dapat lah. Cik Nabi. Penting kita tolak pisau. Pastikan dia boleh Satu sebab kalau tersebut dah ada minyak. Betul. Okey, kalau takut macam tadi, pakai je dah powder. Tapi kotor lah sikit. Tidak apa kotor. Dah tu. Okey, bagi tepukan. Okey. Tutup. Oh, jangan sekali gunakan minyak. Jadi Okey, terima kasih di atas demonstrasi pemadaman api yang diketuai oleh pasukan gabungan Balai Bapa. Jadi kita teruskan kepada acara itu simbolik penyerahan celahati daripada Persatuan Pintu Sedikit kepada pasukan gabungan Balai Bapa. Itu dimasukkan dalam jemaah. boleh. Sikit ni. Bagi nampak banner ni. Ya, apa ni? Boleh tak? Masih punya pandangan.
Patah pinggang. Oh, Ini pula. dan penyerahan kepada Tuan Hassan simbolik Tanya pagi je. Bomba bagi. kepada Tuan Izri kepada Tuan Hassan. Dan Tuan Izri kepada Dr. Ishak. Dr. Ishak. Terima kasih Tuan Izri untuk memberi ucapan penutup untuk majlis pada hari ini. Dan Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Cuaca pun alhamdulillah kita pada pagi ini. Dengan ini saya tidak ada yang memberikan ucapan yang panjang. Cuma yang utama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota pegawai-pegawai daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kapal kerana sudi telah memberikan tunjuk ajar secara praktikal, teori dan soalan-soalan yang sungguh apa lagi kata Cik yang sungguh mencabar pada taman di sana ini. Dan saya dengan ini mengucapkan terima kasih kepada semua penduduk Taman Desa Kencana kerana sudi telah hadir pada pagi ini menjayakan program kita yang sungguh bagi saya meriahlah pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.